Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi untuk episod terbaru Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Atul Tauhid di sini dan juga Joe Zakaria yang tak ada siapa berkenai. Yap, tapi kepada yang belum kenal, selamat berkenalan untuk kita semua. Dan kepada yang baru terjumpa My Sukan Corner ini, kita lalukan kedatangan anda semua untuk anda mengetahui lebih banyak tentang informasi dunia sukan tempatan. And of course, episod ini kita macam Berselera betul lah. berselera sebab dia satu perkara yang unik, yang baru, tidak di dalam dunia tapi mungkin dalam negara kita masih lagi baru, dan kita nak tahu lebih lanjut dan lebih banyak informasi berkenaan dengan sukan ini. Sukan bang? Boleh dikatakan sukan lah kot. Sukan ataupun kita Senaman to be exact lah. Betul. Okey, dan bersama-sama kita pada hari ini juga adalah seorang wanita kecil molek yang comel, yang rupawan, yang cute. Dah. Panjang sangat. Okey. Kenapa kita puji dia lebih sikit, sebab dia juga unik because of menggelarkan nama senaman ini dikombine dengan nama dia sekali. So macam mana orang nak kenal dia? Dia adalah satu nama yang dikombainkan kedua-duanya, iaitu kita ucapkan selamat datang kepada Hanis Pound. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lembut dia suara. Lama tak dapat suara macam ni. Tiba-tiba suara lembut apa hal? Kakak dia macam biasa. Tiba-tiba pula dia pun ikut lembut. Okay. Tak boleh, kita terbawa-bawa. Hanis, selamat datang ke My Sukan Corner. Terima kasih. Yes, terima kasih atas kesudian. Dan melihat muka kami berdua hari ni, mungkin memang muka yang serba tidak tahu. Betul. Dan harus diketahui juga yang kami juga dalam masa yang sama ingin tahu banyak tentang sukan atau senaman pound ini. Betul. Jadi tolonglah beritahu. Okey, untuk lebih penjelasan, sebelum kita tanyakan lebih lanjut kepada Hanis, kita saksikan dulu klip ini supaya dapat gambaran dengan lebih jelas bagaimana pound ini dijalankan. Let's go, kita saksikan. Tu. Betul. Ini video daripada Hanis sendiri Hanis sendiri yang akan ini dia. Nampak. Ini dia. Inilah pound Inilah ni. dia. Ini dia pound. Ini dia. Okey. Hanis, penonton dah tengok serba sedikit, tapi kita nak dapatkan penjelasan. What is pound actually? Apakah senaman ini ataupun sukan ini ataupun acara ini? Tak. Tapi first kita bagi Anis introduce nama betul kot. Kadang orang panggil Anis Pound kan. Betul juga. Anis namanya Anis. Silakan. Okay, hai semua. Nama saya Hanis. So mungkin selalu orang jumpa ke Instagram ke Pound with Hanis. Okay. Tapi nama program tu sebenarnya adalah Pound Fitness. Okay. So kita dah berada kat Malaysia ni daripada 2019 baru dia meletup. Okay. So sampai sekarang kita ada dalam 60 ke 70 orang instructor seluruh Malaysia sebenarnya, selain daripada Hanis. Ada ramai. 10 ke 70. Ya betul. So Hanis kira antara yang pioneer lah, dan so lepas tu kita orang dah mula untuk membesar dan cari instructor. So sekarang dah makin membesar lah kita punya sambutan terhadap sukan tersebut, Pound Fitness. Okay. Hanis Pound ke Pound Hanis ke, mana satu? Pound with Hanis. Pound with Hanis. Pound with Hanis by Hanis Pound. Lebih kurang boleh juga. Okay. Tapi Anis cakap tadi 2019 Betul. berada di Malaysia. Sebelum tu berada di? Sebelum tu dia dah daripada 2015-14 daripada US, daripada Amerika. So originally from there. So program tu makin membesar sampai dia dah sampai ke Malaysia lah. Macam tu. Dan dia sebenarnya adalah acara sukan ke ataupun sejenis sukan ke ataupun senaman ke, macam mana? Dia sejenis senaman. Okey. Senaman. So satu program yang boleh di-join lelaki perempuan semua orang boleh. Tapi yang beza kita ada rib stick tu. So tu something yang baru lah untuk generasi baru ni. Rib stick. Rib sticks. Jangan salah dengar lah. Lipstick pula. Rib stick. Rib Okay. sticks. Selalunya kalau senaman yang diiringi oleh muzik ada beberapa jenis. Betul. Yoga contohnya, Zumba contohnya, aerobik contohnya. So aerobik. bagaimana kita Pound kat mana? ini? So Pound ni dia ada gabungan HIIT sikit.
Apa tu? High intensity Okay. high intensity training. Aku tak tahu ni. yeah. Okay, So high intensity training dan juga cardio training juga. So a little bit of campuran antara dua tu. Okay. So music dia best. Sebanyak static movement macam lunge, squat, campur music, campur rip stick. So kita ada 8 fitness. So dia inspired by rock music dengan drumming. Alright. Dengan drumming Dengan drumming. So bermakna stick itu juga akan dimainkan kena align dengan music. Betul. On the beat. On the beat. Yes. Oh, okay. So makna mungkin kalau kata ada orang yang memang tempo dia barai Betul lah. Mesti ada orang macam tu. Betul lah. Ada. So tapi lama-lama dia datang tu dia orang akan practice lah. Lama-lama dia orang dah biasa, dia orang akan tahu when to strike on the beat. So itulah challenge dia, coordination and striking on the beat. Okay. So fun. Baik. So kepada sesiapa di luar sana yang mungkin ada masalah on counting beat ataupun yang control tempo, saya rasa ni salah satu praktis yang you guys boleh buat sebab dia akan dilakukan kerap dan secara tak langsung akan melatih diri supaya capture beat tu supaya tidak bahasa mudah dia bersepah. Betul. Right. Okay, kita akan banyak tanya lagi selepas ini bersama dengan Hanis, terus bersama dengan kami dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Rakan Muda present My Sukan Corner. Kembali lagi bersama saya Jo Zakaria dan Dato' Tauhid. Dan kita ada Hanis Pound. Yes. Okay. Kenapa Pound? Sebab senaman Pound sedang kita bicarakan dalam episod kali ini. Dan yang menariknya, kita nak trigger awal. Kita sebenarnya fokus nak bercakap tentang Malaysia Book of Record. Tapi itu semua kejap lagi. Nak tahu lebih lanjut kena tunggu sampai ke hujungnya nanti. Sekarang ni kita nak terlebih dahulu dapatkan penjelasan berkenaan dengan senaman Pound itu sendiri. Adakah senaman ini, kalau kita tengok berdasarkan video yang Hanis kongsikan, adakah dia fokus on senaman untuk kardio sahaja ataupun dia ada fungsi lain? Okay, selain daripada cardio, kita akan berpeluh selama sejam. Okay. Dia juga bagus untuk strength training. So dia banyak squat, lunges, so untuk guna lower body lah. So bagus untuk tu juga, bukan cardio sahaja. Okay. So lower body bermakna untuk, sebab dia banyak squat. Terus, betul. Oh, Ini the core lah. Lower body and juga core, betul. Okay. Dan setiap satu sesi adalah selama 1 jam. 1 jam tu dia, macam mana cakap kalau kata train yang biasa, kita ada macam contoh akak weight, kita dalam 20 times, lepas tu kita rest 3 minutes, lepas tu kita buat lagi exercise lain lagi 20 something. Betul. Yang ni memang 1 hour berterusan je. Dia kiranya dalam 45 minit ke 1 hour tu, after satu track kita ada dalam 15 hingga 30 saat untuk rehat sekejap and then next. 15 Yes, 15 hingga 30 usia sebegini 15 saat tu tak cukup tu. Tapi dia memang berterusan selama 1 jam. Dia berterusan. Tapi walaupun macam tu, dia dah dengan scientifically dia dah memang kira selamat
untuk kita punya recovery and also active juga. Dia bukannya macam kita akan sakit ke apa tak. So scientifically dia telah come up with a program yang membantu untuk kita workout dalam sejam tapi tidaklah rasa macam menakutkan. It will be fun. Tapi you guys boleh modify. Kalau rasa macam tak boleh buat pun tak apa, boleh buat halfway. Siapa yang nak buat all out pun boleh buat all out. So untuk semua lapisan fitness level dan also masyarakat. Alright. Dan apa yang saya faham, bila ada sukan-sukan yang melibatkan elemen-elemen muzik ataupun tarian, kita akan set mind kita, benda tu adalah satu yang fun. Betul. So kadang-kadang 1 jam sesi tu pun kita tak terasa. So adakah senaman ini juga akan memberi impak kepada mind? I mean, cara berfikir, cara otak berfungsi. So dalam pound ni yang special dia, kita tak tekankan tentang macam losing weight ataupun macam tu lah. So there's no such thing of like losing weight before and after. So in pound kita banyak concentrate on mind over body. So kita panggil about mind, body and inner rock star. So kita inner rock star maksudnya. So kita tekankan di mana kalau for a long lasting change to happen, something has to happen here first. So kita tak fokus on kita nak turun berat badan 5 kilo. Tak, kita nak buat you work out. Kalau you rasa happy tentang diri you rasa macam something mental health you makin bagus atau you rasa happy, and then you will change your body and also your routine yang lain. So kita selalu tekankan tentang mind over body. Okay. Tapi sebenarnya dia bagi kesan juga kat penurunan. Of course. Kan? Yeah. Buat dia exercise kan, dia tetap melibatkan pergerakan peluh apa semua kan. Okay. So menarik sebenarnya. Banyak dan mungkin kita boleh bagi serba sedikit menjelaskan kepada para penonton dan para pendengar bagaimana senaman pound ini dilangsungkan. So kita nak cuit sikit tentang sejarah bagaimana pound ini dibawa masuk ke Malaysia dan bagaimana ia berkembang. Semuanya selepas ini. Terus bersama kami dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Alright, masih rancak kita bualkan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner berkenaan dengan senaman pound ini bersama dengan salah seorang pioneer yang boleh dikatakan antara yang memperkenalkan ini di Malaysia. So, kita nak mengusik tentang sejarah sekarang ni. First of all, pound ni bermula di mana dan bagaimana? Sebelum kita nak bawa cerita bagaimana pound ini dibawa ke dalam Malaysia, diperkenalkan di dalam Malaysia. Okay. So mungkin dalam tahun 2014, so the first started dekat program tersebut di Amerika. Tapi kiranya dalam 2019 di Malaysia mungkin ada sebelum Hanis, tapi kiranya pioneer untuk membesarkan where it started tu kiranya I can say that it started from Tamarin Square Cyberjaya lah. Okay. So dekat situ macam mana time tu I tengah cari a workout yang I nak buat. Okay. I'm not really somebody yang bersukan. Okay. So and then macam tak ada benda yang best nak bersukan ni kan. Okay. And then suddenly on Instagram lalu Pound Fitness tu punya program, and then tiba-tiba I cari lah search tiba-tiba ada training. So I terus sign up training. Oh, dia open for training. Open for training at that time, bukan kat Malaysia time tu. So terus I jadi instructor. So kita nak try je lah mula-mula pun macam hobi-hobi je macam tu.
So saya jumpa space at Tamarin Square Cyberjaya kat Deban tu, and then I started like, space ni boleh tak kita nak buat pound? Tu dia kata okay, masuk. Okay. And then suddenly dia daripada 15 orang ke 30 orang ke 50 orang ke 150 orang, sampailah at 2019 tu hari Rabu 300 orang satu malam. Okay. 2 hari, Selasa dengan Rabu 300 orang. Oh, satu malam. Satu malam 300 orang. So Bermula daripada 15 orang. 15 orang. Betul. Okay. So I can say that's how we started lah. So daripada situ kita kembangkan community, and then ada yang berminat untuk menjadi Pound Pro. Okay. So lahirlah banyak instructor daripada kelas kita dekat Tamarin Square tu. Okay. So sampai sekarang kiranya ramai Pound Pro mungkin akan panggil Tamarin Square tu sebagai home lah, home base kita. So ramai instructor sekarang yang dah mengajar dekat KL, dekat Shah Alam, luar daripada KL pun ada. Tu that's how we started lah. So macam you sendiri bermula dengan search sendiri benda tu. Ya, betul. And Jumpa. Then, segala perbincangan, pertemuan dan latihan tu berlangsung kat mana? Waktu tu berlangsung dekat KL. Time tu kita tak ada lagi instructor training, instructor Malaysia yang ramai. Time tu 30 orang, hanya 2 orang saja Malaysia, yang lain daripada Indonesia. Oh lama. Okay. Tapi waktu tu berkampung di KL lah. Betul. Okay. So that's the first training yang turun. Time tu instructor daripada Singapore. So after dah makin besar 3 tahun, Hanis pun apply untuk jadi Pound Icon. Pound Icon ni kira master trainer lah. So in 2021 I got accepted selepas setahun training. So di Malaysia ni kira master trainer dan icon. That's how I started to be icon dekat Malaysia lah. So now I train instructor untuk jadi Pound Pro juga. Okay. Okay. So macam mana you memperkembangkan benda tu? You know, benda yang baru. Betul. You start dengan 15 orang. Yeah. And then orang akan duk tanya apa benda yang diorang ni buat, ketuk-ketuk stick kan, sambil dancing and so on. Macam mana you menarik minat, dan paling penting minat satu hal. Orang dah minat, nak bagi diorang konsisten attend tu macam mana? Rata-rata saya rasa kebanyakan yang join Pound Fitness ni dia bukannya orang yang bersukan terlebih dahulu. Kiranya mungkin first step diorang ke sukan adalah daripada Pound Fitness. Okay. Mungkin sebab dia fun, dia ada memberi kelainan sikit, and untuk generasi baru dan juga something a little bit different daripada program yang sedia ada. So mungkin music dia juga, it's fun, dia tak rasa stress walaupun sejam. I think semua orang akan rasa happy kot lepas balik tu. And benda tu kiranya diorang dah menarik. Dia panggil kawan dia, keluarga, family dia. Pernah sekali datang tu dia ajak satu family sampai atuk nenek dia semua datang. So it's something yang mungkin diorang rasa community. Diorang rasa happy diorang being together. Macam tu. Ada charge ke? Ada fees ke? Oh, ada fee. Okay. So I started dulu, mungkin time tu macam baru nak perkenalkan tu, kita buat promotion lah macam RM5 datang. So sekarang ni kita punya kelas starting from RM20 lah sepasang. Still affordable. Still affordable. So datang bawa yoga mat dengan air je. Kita main bola pun mahal tu. Ya. 20 tu dapat lah main half time. Okay, so yang peralatan like stick semua disediakan? Ya, betul. Rib sticks lah benda tu. Pernah tak jadi stick tak cukup? Dulu pernah stick tak cukup time tu. Sebab stick tu agak mahal juga. Sepasang instructor memang kena invest dalam harga RM100 sepasang. Oh, sepasang 100. Mak ai. Betul. Wow. So instructor memang kena. So time tu agak ada isu jugalah. So kita makin ramai orang tapi rib stick tak ada. So kena kumpul duit tu order masuk. So sekarang ni kita orang dah boleh run up to 1,500 lah kalau campur semua rib sticks sebab dah berkembang. Itulah yang kita orang boleh buat event besar dah lah sekarang. Maknanya stick dia bukan sama dengan stick drum stick tu, tak sama. Bukan. Okay. Ketahanan dia lebih tahan lah mungkin. Iya. Kalau bukan yang kayu lah kan. dia bukan kayu, dia plastik. Kalau macam drum tu guna nylon. Yang ni dia macam sejenis plastik. Okay. Macam dalam video tadi. Rib stick. Rib stick kan betul? Rib sticks. Alright. So pesanan kepada semua yang pernah join untuk sesi Pound ni. Perkara pertama paling penting adalah bayaran untuk menyertainya adalah murah, RM20. Murah. But perkara yang kedua adalah pulangkan stick. Tolong, sebab stick tu mahal. Mahal daripada penyertaan. Ya. Okay, selepas ini kita akan sama-sama kongsikan lagi berkenaan dengan Pound ini. Terus setia bersama dengan kami, Rakan Muda Presents My Sukan Corner.
Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Kita sekarang bersama-sama dengan tetamu jemputan kita yang mana kita sedang bicarakan tentang Pound, iaitu Hanis Pound. Pound with Hanis. Betul lah? Betul. Okey. Dia macam muka tu macam Ya. tak salah tu, tak betul. Tak sedap bunyi Hanis Pound ni. Hanis Pound kan. Tapi nama tu dah ni Pound lah, with nama tu dah trademark lah. Pound with Hanis. Itu okey lah. Tak apalah, Hanis je lah. Hanis je lah. Okey, Hanis. Cabaran Hanis. Membawa sesuatu yang baru. Dia tidak semestinya menyeronokkan terus. Betul. Dia mesti ada benda-benda yang tak seronok. Okay, cabaran Setiap kali kita introduce something baru, mesti ada resistance kan. Okay. So, bila kita nak perkenalkan benda baru time mula-mula tu, ingatlah, I call most of the studio time tu. Semua studio dengan gym. Macam, hello boleh tak kita nak buat Pound ni, nak tak hire me, ataupun nak tak kalau I bagi free pun tak apa, just like a introduction. I remembered I list down dalam 20 studio around KL, Cyberjaya semua. I can say 2 je yang cakap okay lah datang. Yang lain semua akan cakap no. Directly no. Directly no. Benda baru dia kata kita orang dah try tapi benda ni tak ada sambutan, tak boleh nak tak ada orang minat macam tu. Okay. Okay. So rejection tu something normal lah. Tapi I think benda yang belajar is tidak berputus asa lah. Daripada situ, now looking back rasa macam Out of 18 yang tolak tu ada tak panggil balik sekarang? mesti ada. So I said no. Actually tak adalah. Tak adalah. Dia pula say no. Bukan lah. Betul lah. Tak adalah macam tu lah. Okay. So apa keseronokan utama Yang drive kan? selain daripada orang cakap okay, exercise and then ada music and then but apa keseronokan yang tersembunyi? Keseronokan tersembunyi lepas jadi instructor 5 tahun adalah bila kita tengok kita punya participant tu dia bagi feedback kita macam okay, terima kasih banyak-banyak Hanis, sebab you I rasa I dapat bangkit balik from depression ataupun I ada masalah keluarga, you help me to cope with it. Yang paling besar yang I pernah dapat adalah orang tu pernah dia rehab drug addict. Okay. So dia like finding how to cope kan. So dia cakap Hanis, your program banyak membantu saya untuk cope with the problem yang I lalui. So benda-benda tu yang I rasa is very sweet and itu yang terkesan lah. So bila you rasa macam you penat ataupun you give up, well, then you remember back sebab diorang ni lah yang you don't give up, you keep on going because ramai lagi yang perlukan bantuan program tersebut. Walaupun you rasa macam not directly you're helping them, there must be something that happen in their life yang akan pelan-pelan terkesan. Dalam sedar tak sedar. Dalam sedar tak sedar, betul. That's why I cakap, kalau kata kita buat satu benda yang baik tu, without mengharapkan apa-apa ganjaran secara fizikal, dia akan muncul lah benda-benda magic macam ni kan. Magic tersebut. Tiba-tiba orang datang cakap, Hanis, thank you dah banyak merubah hidup I. Janganlah. Betul lah kan? Betul kan? Betul. Tapi ada sesuatu yang nak merubah juga. Kita nak bercerita tentang rekod yang ingin dicatat. Okay. Lepas ini, Malaysia Book of Record. Apakah bentuk rekodnya? Apakah yang ingin capainya? Dan apakah targetnya? Kejap lagi kita dapat tahu sama-sama dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner.
Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama dengan kami di Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Kita masuk jam yang kedua. Kepada yang baru saja menjengah masuk, selamat datang kita ucapkan. Jam kedua dan kita berada bersama-sama dengan Hanis Pound. Dan kenapa Pound? Kerana Pound itu adalah sejenis senaman ataupun satu gaya gerak senam yang unik bersama dengan stick dan mengikut alunan muzik dan mengikut beat. Senafas. Senafas. Supaya tak hilang fakta. Okey. Dan yang menariknya, Hanis sedang dalam perancangan untuk melaksanakan satu rekod, mencatatkan rekod dalam Malaysia Book of Record. Hanis, apa objektifnya ni? Dan apa perancangan dan sebagainya untuk Malaysia Book of Record? Okay, ni tahun kedua kita orang dengan Hari Sukan Negara. Okay. Tapi tahun ni kita buat lain sikit dengan untuk Malaysia Book of Records. Okay. Matlamat dia adalah untuk kiranya kita nak memberikan satu peluang lah untuk seorang experience, the best experience untuk Pound dan juga untuk mengetengahkan kiranya untuk kita nak letak Pound tu front face lah. So maksudnya supaya orang nampak apa tu Pound. Mungkin ramai lagi yang tak tahu apa tu Pound. So dengan liputan macam ni, dengan something big macam ni, mungkin boleh memotivasikan lagi ramai, bukan saja instructor, tapi partisipan untuk datang juga. So nanti akan melibatkan berapa ramai orang? Kita target untuk 1,500 peserta tahun ni untuk Malaysia Book of Records, largest one. Tahun ni, maknanya tahun lepas dah ada dah kan? Lepas Waktu dah hari ada. Muda, tapi berapa? Tahun lepas kita dalam 800 orang. Pun still ramai tu. Still ramai. ramai. Dan after this nak buat 1,500 Yeah. orang. Yes, recorded. Macam mana kumpulkan? Macam mana kumpulkan? I think kita punya follower dah makin ramai, community. Dengan bantuan instructor-instructor kita orang juga, sponsors, KBS pun banyak membantu dalam mengiklankan. Even sebelum tu pun kita dah buat road to Pound HSN. So kita di beberapa tempat macam KL Tower, Avenue K, Tamarin Square, also dekat Putrajaya juga. So kita juga share lah for even from JB pun ada, even overseas pun ada, Indonesia, Brunei pun kita try to tarik community untuk datang join kita orang untuk Hari Sukan Negara. Okey. Tapi jumlah terkumpul sekarang untuk ni 1.4K Oi, sekarang lagi sikit hari je. ni. Lagi 100. Lagi 100. Lagi 100 campur kita dua. Lagi banyak 98 orang ni. 19 orang lagi. Okey. Campur Ash, Nash lagi. Sesiapa saja boleh menyertainya ke Ya, ataupun betul. by invitation? Sesiapa saja. So kita ada link dengan Hari Sukan Negara. So siapa yang nak join, beli je tiket and come over and join us untuk malam tersebut. Okey, kejap. Main ikut beat. Ikut lagu, betul? Betul. So, macam mana nak conduct 1,500 orang yang tiba-tiba, contohlah, 100 yang last ni memang open. Ya, betul. Yang ni taman mana yang ni tak sertai. Macam mana tu Nis? So kita ada ramai instructor malam tersebut, dalam 25 orang. So pentas besar gila, kita ada screen. And even kita sebenarnya bukanlah looking for something perfection. Kita kiranya datang, ambil lipstick and just have fun. Tengok, follow. Kalau boleh follow. Tak boleh follow pun just buat apa yang kita boleh. Bermakna, ni saya bayangkan lah. Kalau kata itu target ada 1,500 orang. Tapi bayangkan kalau kata pengunjung-pengunjung yang datang pada hari Hari Sukan Negara, kan, dia mungkin dah boleh jadi 3,000 orang. Oh, okay. Betul. So macam mana? Tapi official Ke ada limited? Ada limit. Lipstick kita ada limited dalam 1,600 lah. Kita target mungkin 100 akan walk in malam tersebut. Okay. Jadi mana yang lebih-lebih tu tepuk tangan je lah. Betul. Tak, senang cerita, kalau nak terlibat ataupun nak turut berada dalam senarai Malaysia Book of Record ni, datang awal, register cepat-cepat supaya dapat fullkan 1,600 tu. Betul. 1,601 yang satu tu dah tepuk tangan je. Dah tak ada stick dah. Boleh lompat tepuk tangan. Lompat tepuk tangan dah. Tapi okey, ni apa saya ni suka berangan tau. Saya membayangkan bukan pula kalau lah kata stick dah full 1,600 orang ni dah ada. Orang-orang yang datang walk in ni, dia kata tak apa, saya nak join tapi saya ganti dengan tepuk tangan. Boleh. So siapa yang tak ada lipstick hari tu, boleh je join dengan kita orang. Just move your hands. Jadi pukul berapa? 8 malam. 8 malam. Saya tak rasa 1,600. Saya tak rasa 1,600. Betul. Kan, saya rasa dia akan jadi lebih. Betul. Kan? Tepuk lah. So tak apa, kita berikan sokongan dan semoga Anis dan juga timnya dapat collect ataupun dapat cipta rekod ni untuk dicatatkan dalam Malaysia Book of Record. Mungkin kita tak tahu lagi 2 tahun atau 3 tahun akan datang punya Hari Sukan Negara,
mungkin dah bukan 1,600 Betul. angkanya. Okay. Mungkin So, dia boleh pecah World Book of Record pula. kita tak tahu kan. Okay. Target utama ataupun objektif utama melakukan rekod ni adalah untuk memberikan pendedahan Ya, betul. supaya lebih ramai orang tahu. Ya, betul. Okay, andai kata orang dah ramai tahu after Ya. this, what's next? What next? Kita go bigger. Bigger. So of course kita perlukan ramai lagi instructor di Malaysia, bukan sahaja di KL and Klang Valley. Kita perlukan lebih ramai, contohnya macam di JB pun dah start membesar. Okay. So we need more dekat Penang Utara, mungkin di Kelantan, Terengganu and other states as well. So kita nak galakkan lebih ramai instructor untuk jadi instructor dan lebih ramai untuk support instructor kita supaya kita terus berkembang. Alright, amin, insyaAllah. Hari Sabtu ni, Sabtu jam 8 di Hari Sukan Negara. Sama-sama join dan kita sama-sama tengok untuk berjayakah komuniti ini mencipta satu rekod baru di Malaysia untuk penyertaan pound teramai 1,600, betul? Betul. Okey, sama-sama kita doakan. Dan selepas ini kita nak bualkan lagi bersama dengan Anis. Banyak ni sebenarnya kita Betul. nak tanya. Sebab kita pun tak tahu sangat ni. Dan benda ni consider baru dan kita nak tahu. kita jadi nak tahu, betul. Ramai kita juga jadi yang tak tahu ni. Yes, terus bersama kami Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Genggam eratlah tanganmu, selamina dan nadimu yang membara, kan ku pandu, dengarkanlah launanku. Kita angkat pertemuan sukan negara ini. Bersama bangkitlah semua, kita semarakkan semangat sesungguh-sungguhnya. Tempuh segala halangannya, tak kira kau di mana, laungkanlah hingga langit mendengar. Wow. Ayo terus melangkah, lupakan pernah lelah, jangan cepat mengalah. Ayo terus berlari. Rakan Muda Presents My Sukan Corner bercakap berkenaan dengan senaman pound ini daripada sejarah, pengenalan sehinggalah ke misi untuk mencipta rekod baru di Malaysia, Malaysia Book of Record. Nis, plan yang lebih besar selepas ini mungkin akan menjadikan pound satu rutin ataupun apa? Lebih besar adalah bila orang ingatkan nak bersukan tu apa? Pound. So I want that to be their first thing yang diorang terpop kat kepala. Ingat sukan, ingat pound. Ingat Dia nak bukan lagi macam macam mana kita nak exercise nak kita jogging. Tak bukan jogging pertama Bukan keluar. lagi. mungkin. Pound. Betul. So macam diorang tak nak buat apa? Pound. So diorang dah tahu dah apa nak buat. Tapi ada ke pergerakan boleh kata pergerakan cubaan untuk bekerjasama dengan Pihak-pihak pendidikan, apa semua sekolah-sekolah. Oh ya, betul. Kita sebenarnya bawah pound ada juga generation pound. Itu khas untuk kiranya belia, untuk kanak-kanak bawah 12 tahun. So mungkin kalau dah cukup besar dan dia punya liputan tu pendedahan dah makin besar, boleh reach out to bawah 18 tahun. Kita mungkin juga boleh ke institusi pendidikan, contohnya ada plan juga lah untuk sekolah-sekolah. Universiti kita dah start masuk juga. Macam MSU, UiTM, UKM dah pernah masuk. Untuk sekolah mungkin ada plan untuk kids. Yes. Bagus juga sebab benda ni dia part of dia exercise. Yeah. Dan dia bukan sukan yang dipertandingkan. Betul. So satu aktiviti yang sihat lah. Tak, yang menariknya sebab daripada satu komuniti ni dia akan terus menghasilkan instruktor yang baru. Betul. Ada exam ke ni benda ni? Oh, dia bukan exam, kita ada training. Okay. So apa yang dia perlu buat adalah pergi ke poundfit.com and then cari training berdekatan. Selalunya dalam setahun Hanis ada buat dalam 4 ke 5 training kat KL. Jadi boleh sign up
buat payment. So 1 hari kita akan training. So lepas tu kiranya that's the first step untuk jadi instructor lah. So lepas tu you kena practice, make sure that you guys have semua benda tu, and then bila you dah berani untuk mengajar, then you can start teaching. So instructor ni akan berada di bawah pemantauan ataupun lepas daripada first session tu diorang terus Diorang dah boleh start Boleh untuk start dah. dah boleh start Okay, macam I program, see. dia boleh start mengajar. dia kira bukan macam kita coaching kan ada license betul, kan. So betul. macam instructor ni Ni kiranya diorang ada license tu sebagai Pound Pro lah. okay. So diorang ada active the label. So setiap bulan semua instructor kita perlu kiranya renew license every month untuk make sure diorang kekal sebagai certified instructor. Okay. So siapa yang akan mengawal untuk make sure engkau adalah certified instructor yang boleh train? Kebanyakannya kita boleh check dekat online. So semua instructor kita akan ada available dekat thelabel.com. Tu kita punya apa orang panggil platform untuk semua instructor. Okay. So we boleh tahu instructor yang aktif ke tidak. So kita boleh check lah. Okay. So andai kata contoh seorang ni, contoh paling senang saya lah. Contoh saya tiba-tiba terlebih rajin, udah jadi instructor, dah ada dapat sertifikat tu. Yeah. Kemudian saya pergi Terlebih buat- rajin terlebih rajin. Terlebih rajin, okay. Tiba-tiba saya pergi ke, maklumlah dah Malaysia Book of Record. yes, betul. So lepas tu saya pergi ke kawasan luar bandar. Kemudian saya buat instructor kat situ. Yeah. Kemudian bila contohlah license tu saya tak renew tapi saya keep on buat. Macam mana yang menyertai ni nak tahu yang ni legal ni tak legal ke macam mana? Sebab kita setiap bulan kita akan keluarkan 3 lagu baru. So cara kita nak tahu pula. So cara kita nak tahu instructor tu dia aktif ke tidak. Kalau dia asyik guna lagu lama je tu tak baru-baru tu dia dah start lama dah. Tapi boleh je kalau instructor tu tiba-tiba nak pakai lagu suka hati dia. Dalam Pound ni kita hanya boleh guna orang kata pre-choreographed track sahaja. Okay. Tak semua track kat luar sana kita boleh ambil untuk buat Poundable. Pound. Yes, poundable. Okay. So benda tu kena available on the label nama dia. Bermakna dia Pre-choreograph. tak Tak Yeah. pakai suka hati dia lah. Kita dah terfikir macam kita dah tahu step. Okay. Sebab semua lagu Do Re Mi Fa Sol La Ti Do beat pula macam tu sama je. Yeah. So mungkin kita boleh sesuaikan ikut Betul. mana-mana lagu. Tapi dia sebenarnya tidak. Tidak. Okey. Bawah Jadi licensing. menarik, maknanya even rasanya peserta-peserta ni perlu diberi awareness yang kalau tak tersalah ikut coach mungkin boleh mengakibatkan injury, benda-benda macam tu. So yang tak diiktiraf ni Betul, lah, kan? betul. Ada risiko tu juga. Ada risiko. So kita punya instructor kita are trained to make sure that it's safe. Yang penting bila bersukan ni safety. So tidak semena-menanya sesiapa je boleh mengajar, especially bila kita buat squats and lunges, right? So benda tu cepat untuk ada efek terhadap kita punya anggota-anggota badan. Okay. So with the right instructor, dia akan bantu you untuk cara yang betul. Macam tu. Baik. Sebab untuk berada squat dalam position yang dia ada time dia. Kita tak boleh squat dalam masa yang Berapa lama. sejam squat nak jadi apa. Okay, alright. So, seronok untuk kita bualkan sebab dah cakap tentang perkara ni, kita mesti akan bercakap tentang soal keselamatan. Lepas ni, kita akan dapatkan secara detail penjelasan daripada Hanis berkenaan dengan itu. Terus bersama kami dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Genggam eratlah tanganmu, selami nada nadimu.
Rakan Muda presents My Sukan Corner. Episod kali ini kita berbual berkenaan dengan senaman pound bersama dengan Hanis. Okey, Hanis masih lagi setia menahan sabarnya di situ, memperlihatkan perangai-perangai dua ekor host kat sini. Tapi sebab kita terlalu banyak soalan, sebab kita berminat nak tahu berkenaan dengan senaman pound ini, dan sekarang ni kita nak sentuh soal keselamatan, Hanis. Kita bagi contoh kalau dalam bola sepak kita ada satu persatuan FAM. Kalau kata dalam e-games kita ada ESI contohnya yang akan menguruskan soal keselamatan, garis panduan, yada-yada. Untuk pound? Untuk pound ni kiranya instructor tu bukan bertanggungjawab. Kiranya bila partisipan datang tu mereka perlu tahu, kita selalu advise orang tahu, we always say you do you. You have to know whether you sihat atau tidak untuk hari tersebut. Whether capacity you okay ke tak. So your self-awareness terhadap you okay ke tak pada hari tersebut adalah depending on you punya participant. Okay, so jadi instructor hanya boleh remind them yang siapa yang rasa tak okay, slow sikit, chill sikit. So only go when you feeling comfortable. So normally tak ada masalah lah. So we always say if you don't feel comfortable, don't feel okay with yourself, so ikut pace you masing-masing. Okay. So kalau kata terjadi apa-apa kecederaan atau kemalangan ketika sesi berlangsung, siapa yang akan ambil tanggungjawab? Selalunya untuk kes-kes tersebut kita orang tak pernah ada kes lagi, tapi untuk keselamatan memang kita punya bukan disclaimer, something macam tu lah. Dia macam you masuk running sendiri. So you participate, so you have to be aware and take responsibility of yourself that you are sihat untuk hari tersebut, untuk join kita. But on your side pun adalah orang untuk assist in first aid. Yes. So normally our instructor, kebanyakan mereka ada CPR certificate untuk at least anything emergency happen. Kalau event besar-besar 300 ke 400, normally some of our event organizer akan ambil liability insurance, and kebanyakan instructor kita memang dah train for CPR. Okay, setakat ini apa risiko kecederaan terbesar yang ada dalam senaman? Untuk senaman ni, because dia bukanlah cardio sangat, so dia more tu macam long term punya macam sakit lutut. Kebanyakan ni macam sakit lutut, injury as so. So let's say macam cardiac arrest time tu tak ada. So lutut tu, that's why untuk pound kita always kata kat diorang, kita panggil movement spectrum. So kalau you tak okay untuk go squat all the way down, buat half je. So orang panggil daripada sini. So you boleh just stay up. We go home base, go lower or lower activated. So movement spectrum tu kita memang remind instructor kita and also remind participant lah supaya ingat diri. So kat mana you feel okay. Kalau you rasa sakit, pain, stop. Benda jangan paksa. Jangan paksa, betul. Boleh bang, kita boleh. Jangan paksa. Tak payah paksa. Abang buatlah separuh. Pun tak nak paksa. Wah, betul malas Okay, so diharapkan semua penjelasan yang diberikan oleh Hanis tadi memberi satu gambaran yang lebih jelas kepada semua yang sedang menonton dan mendengarkan kami sekarang ini berkenaan dengan senaman pound. Jika ada apa-apa pertanyaan, boleh terus ke Instagram Hanis, Pound with Hanis. Pound with Hanis. Boleh tengok video-video rangkuman semua dekat situ dan boleh tanyakan terus dekat sana. Okey, harapan dan pesanan Hanis kepada semua yang semakin berminat terhadap senaman pound ini akan dapat kita dengarkan selepas ini. Terus bersama dengan kami, Rakan Muda presents My Sukan Corner. Selalu mina dan nadimu.
Rakan Muda Presents My Sukan Corner sudah pun hampir sampai ke penghujung episod kali ini bersama dengan kami dan juga Hanis Pound. Okay, so segala penjelasan sudah pun diberikan, segala impian sudah pun dinyatakan dan segala sejarah dan permulaan sudah pun dibongkarkan. And right now, Hanis, kata-kata untuk mereka yang sedang menyaksikan dan mendengarkan sekarang ini, mungkin berminat, Pound is best. Bila boleh merubah satu-satu situasi peserta kepada yang lebih baik, mungkin ada yang terinspirasi kat luar sana, dipersilakan. Oh, yang tak try lagi, jom join us. So come and join us. So jangan takut, jangan segan. Kalau tengok rasa macam takutnya Pound tu apa, dia something yang tak perlu takut. It's for yourself, and always take time for yourself. And penting untuk kita jaga kesihatan, especially kalau perempuan, you rasa macam tak ada masa, but actually kita kena cari masa. Penting untuk kita mind over body. So jangan stres sangat nak kurus ke apa. Yang penting adalah kita jaga kesihatan mental, which akan affect physically. So Pound is jawapannya. So come and try us, Pound Fitness. Yes. Pound adalah jawapan. Pound adalah jawapan. Cikgu kan betul tak? Ya, betul. Apa jawapannya? Betul. Okay, ni last. Kita nak kaitkan sedikit bagaimana Pound berkesan kepada mereka yang mungkin mengidap masalah mental health. Untuk mental health, Pound membantu di mana you guys akan rasa when you have fun, when you feel something working here, hormones like serotonin ni scientifically je. Tapi actually apa yang you rasa lepas Pound is you rasa you lepaskan something, sebab kita ketuk. Kita tak selalu boleh ketuk-ketuk anytime. So dengan Pound tu memang you release something, so you lepaskan. So itulah salah satu kiranya cara yang terbaik. And people rasa macam mana nak handle with mental health, but actually you just have to move. Okay. Move helps your mental health. So one of it, tak kisah, mungkin tak kisah sukan apa pun, Pound pun juga membantu, because kita ada movement and mengetuk to release your stress, insyaAllah. Okay. Baik, insyaAllah. Semoga segala kebaikan yang diusahakan akan memberikan manfaat kepada ramai orang. Betul. Dan semoga memberikan kebaikan juga kepada mereka yang menyertainya, Hanis. Okay. Thank you so much kesudian bersama-sama dengan kami di My Sukan Corner. Betul. Terima kasih banyak yang dikongsikan. Terima kasih berjaya menarik minat kami untuk tahu lebih banyak tentang Betul. Daripada kita start zero, kita tak tahu apa. And sekarang banyak informasi yang menarik kita dapat tahu. Kata-kata ai. Good luck untuk Anis untuk memecah apa ni? Malaysia Book of Record dan semoga semuanya berjalan lancar pada hari tersebut, dan semoga lebih ramai orang berminat untuk join. Yes. Make sure pada hari Sabtu ini di sambutan Hari Sukan Negara pada jam 8 malam, make sure target Anis adalah 1,600 peserta. Dan kita ramai-ramai menyeru supaya pecahkan rekod tu. Mungkin kalau tak ada stick tak cukup pun tak apa, guna tangan. Betul. Untuk bersama-sama kita merealisasikan rekod terbaru dalam Malaysia Book of Record. Terima kasih juga. Part of the history. Part of the history. Be part of the history. Saya cakap macam tu lah. Yes. Okay, terima kasih kepada semua yang menyaksikan kami untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Bye-bye. Assalamualaikum.